Halo, salam sejahtera. Bertemu semula kita dalam ruangan pembatangan untuk tugasan modul kursus proses kaunseling kerja ya. Oke, ya, saya akan membentang tugasan pada kali ini yang bertajuk teori Holland. Oke, teori kerja ya. Oke, ini adalah tugasan yang akan saya bentang, yaitu teori Holland. Tugasan PK 41203 yaitu proses kaunseling kerjaya untuk SEM pertama bagi 2020 dan 2021. Oke, tajuk-tajuk yang bakal saya sampaikan pada pembentangan ini, ya, isi kandungannya adalah antara yang akan saya bentang, yaitu mengenai dengan latar belakang tokoh, pengenalan teori Holland, andaian asas teori Holland, prinsip asas teori, jenis personality dan persekitaran kerja, andaian sekunde, kelemahan teori, kekuatan teori, aplikasi teori, kerjaya Holland, dan rumusan serta saya akan beritahu rujukan dari mana saya dapat. Oke, ini adalah latar belakang tokoh. John Lewis Holland dilahirkan pada 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Bapak Holland pada awalnya merupakan seorang buruh dan kemudiannya telah menukar kerjaya sebagai seorang eksekutif pengiklanan. Ibu Holland pula merupakan seorang guru sekolah rendah. John Lewis Holland merupakan seorang profesor emeritus sosiologi di University Johns Hopkins. Holland merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Ini adalah ringkasan mengenai latar belakang tokoh, dan kupasan lanjutnya adalah dalam laporan yang telah saya akan buat dan akan saya hantar bersama-sama dengan slide ini nanti. Oke, ini pengenalan teori Holland. Teori Holland dikenali sebagai teori pemilihan kerjaya Holland, yaitu sempurna namanya, dan juga turut dikenali sebagai teori tipologi Holland. Oke. Ia merupakan hasil kajian Holland terhadap personality yang memfokus kepada tipologi dan banyak dipengaruhi oleh trait dan faktor. Oke. Dan fokus utama pemilihan kerja Holland adalah untuk menjelaskan tingkah laku vocational, yaitu tingkah laku yang semula jadi kemahiran bagi diri seseorang, serta mencadangkan beberapa idea praktikal untuk menolong individu memilih kerja. Ini adalah teori yang bagus nih guys. Oke, untuk andaian asas teori Holland. Terdapat 4 andaian asas yang menjadi nadi dan teras kepada teori ini. Holland 1996 yaitu yang pertama yaitu 6 jenis personality, yaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan conventional. Ini adalah jenis personality untuk teori, untuk andaian asas yang menjadi nadi kepada teras teori Holland. Yang kedua adalah 6 jenis persekitaran. Tadi kita bercakap berkaitan dengan personality, dan sekarang ini berkaitan dengan persekitaran, yaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional. Ya, itu juga ya, yang dipanggil dalam singkatan populernya yang selalu orang sebut RIANSEC guys. Individu akan mencari persekitaran yang memberikan mereka peluang mengamalkan kemahiran dan kemampuannya. Itu yang ketiga. Dan keempat adalah tingkah laku individu ditentukan oleh interaksi antara personality dengan persekitaran. Oke. Personality dan persekitaran berhubung kait dalam pembentukan pemilihan kerja ya. Oke, untuk prinsip asas teori. Pemilihan kerja seorang
individu ialah ekspresi personalitinya, dan salah satu ekspresi personality adalah minat kerjanya. Itu yang selalu kita fokus untuk melihat individu dalam mendapatkan pekerjaan dan dalam untuk pemilihan kerja. Teori Helen ini boleh dianggap sebagai membantu individu yang mempunyai masalah memilih kerja. Jadi kita akan dedahkan dia kepada teori Helen ini dan berikan dia sedikit tugasan untuk mengetahui sedikit sejauh mana nilai dia punya minat, nilai atau minatnya terhadap kecenderungan kerja yang dipilihnya. Oke, dan seterusnya inventory minat ialah inventory personality. Jika minat kerja merupakan ekspresi personality, oleh itu inventory minat ialah inventory personality. Setiap individu mempunyai stereotip tersendiri berhubung dengan dunia pekerjaan. Ya, ini yang berkaitan dengan anggapan individu tersebut terhadap bidang kerja yang dilihat ataupun yang ingin diceburinya. Oke. Sebab orang bilang kalau mengikut pandangan umum nih, kalau petani ini kerjanya hanya biasa-biasa saja. Padahal kalau diikut betul, petani adalah salah satu kerja yang paling seronok dan paling kurang tekanan. Dan mengikutnya juga dalam prinsip asas teori, ahli-ahli dalam sesuatu bidang pekerjaan mempunyai personality serta sejarah perkembangan pribadi yang serupa. Oke, ini sambungan daripada tadi ya. Dan memandangkan individu dalam kumpulan kerja yang sama mempunyai personality yang sama, maka mereka akan bertindak balas dengan cara yang sama apabila menghadapi situasi dan masalah. Di samping membentuk satu persekitaran interpersonal yang tipikal. Kepuasan kerja, kestabilan, dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personality dengan persekitaran kerja. Persekitaran kerja pula merujuk kepada rakan-rakan sekerja. Oke, mari kita lihat ini dia adalah apa yang nama tuh hexagon bentuknya. Oke, yaitu dibarisi dengan realistik, investigatif, artistik, social, and conventional. Ada 5 perkara yang personality yang dapat kita lihat yang boleh mempengaruhi kepada persekitaran kerja. Oke. Dan seterusnya andaian sekunder. Andaian sekunder yaitu keselarasan yang kita ambil, kita terangkan mengenai dengan poin pertama yaitu keselarasan. Yaitu istilah keselarasan merujuk kepada hubungan antara personality dengan persekitaran. Yang kedua adalah konsistensi ataupun konsistensi. Hubungan sesetengah pasangan personality dan persekitaran adalah lebih kuat berbanding pasangan personality persekitaran yang lain. Oke, maksudnya personality Anda mempengaruhi kepada persekitaran tempat kerja yang bakal Anda pilih. Jadi jika Anda jika Anda jenis suka personality Anda suka suka kebersihan, maka Anda pilih kerja persekitarannya yang tidak kotor. Oke, contohnya tidak mau bekerja di workshop ataupun yang melibatkan kotor lah. Anda pegang persekitaran yang kotor. Takkan Anda punya personality
pembersih, tapi Anda pilih kerjaya yang persekitarannya kotor, yaitu mungkin Anda kerja sebagai pemungut sampah ataupun pengumpul bahan-bahan terbuang, lebih kurang begitulah contohnya. Oke, dari segi perbezaan pula, menurut Holland 1973, 85 dan 96, sesetengah individu atau persekitaran adalah lebih tulen, yaitu mereka menunjuk keserupaan yang tinggi kepada satu jenis dan kurang kepada jenis yang lain. Konsep ini dipanggil pembezaan. Oke, dan seterusnya kalkulus. Hubungan di antara personality dan persekitaran itu, maaf guys, sedikit gangguan audio tadi, ada gangguan selakan anjing. Oke, kita teruskan kepada kalkulus, yaitu hubungan di antara personality dan persekitaran ini bergantung kepada jarak di antara keduanya. Jika jarak antara kedua personality semakin rapat, ia menunjukkan hubungan kesamaan yang lebih. Ya, maksudnya ini guys, kita akan dapat satu kerja ataupun tugasan untuk menilai kita punya tahap kecenderungan karakter. Oke, dan di sana kita akan lihat bahagian mana yang saling ada hubung kaitan dengan karakter kita. Oke, maksudnya ada satu tugasan yang dibagilah untuk penilaian kerjaya seseorang ini, dan seterusnya identity. Menurut Holland, konsep identity ini dapat memberi anggaran tentang kejelasan dan kestabilan identity personal ataupun identity persekitaran. Oke, seterusnya kita beralih kepada kelemahan teori. Ada juga kelemahan teori ini, yaitu dalam teori Holland ini tidak memberi penekanan terhadap pengalaman pembelajaran dan juga tidak terhadap peningkatan umur individu seperti yang dalam teori super. Tapi teori super ini adalah berkaitan dengan kerjaya juga, tapi dia lebih mendalam kajiannya terhadap untuk penilaian karakter individu dalam pemilihan kerja. Dan seterusnya tidak ada mengenai perkembangan hidup dari segi hubungan keperluan biologi dengan keluarga. Oke, dan juga tidak ada penekanan mengenai aspek pengalaman dan perbezaan antara individu dalam memilih kerjaya. Pemilihan kerjaya berdasarkan layanan baik orang sekeliling individu, terutamanya ibu bapa. Oke, itu kelemahan teori ini. Kekuatannya adalah satu teori yang boleh dianggap stabil dan mengalami berbagai proses pembaharuan sejak mula ia diperkenalkan. Oke, dan teori ini banyak menerima kritikan daripada pakar-pakar dalam bidang perkembangan kerjaya dan konseling kerjaya. Maksudnya adalah teori ini sudah dibuat kajian dengan begitu mendalam sekali, dan kekuatan teori ini nampak boleh dipakai untuk diberikan pendedahan ataupun dijadikan sebagai panduan untuk menilai individu dalam pemilihan kerjaya mereka. Jadi teori ini sangat sesuai sebab banyak pengkaji yang menggunakan teori ini sebagai teori yang sesuai.
menjadi platform kepada kemunculan Inventory Self-Directed Search (SDC) dan Vocational Preference Inventory (BPI). Ini adalah nama-nama borang untuk digunakan dalam proses counseling kerja ya guys. Jenis intuitif yang menarik dan mudah dikongsi dengan pelajar, yang mana pendedahan kepada pelajar tentang dunia kerja yang tidak besar. Oke, ya selalunya kita akan dedahkan teori ini, menggunakan kaidah teori ini di awal peringkat persekolahan lagi, yaitu kalau kita ingat pada waktu kita masih berada di sekolah rendah dahulu, guru akan mengedarkan dan bertanyakan kepada kita, apakah cita-cita Anda bila Anda besar? Ada 3 pilihan kerja ya yang ditawarkan. Itu adalah salah satu cara ataupun penggunaan teori ini digunakan di sekolah ataupun di college pun akan di mana-mana lah, di sekolah, di college, di university pun akan digunakan teori ini sebagai bahan kajian dan bahan menilai individu dalam pemilihan kerja mereka. Oke. Aplikasi teori kerja Holland di sekolah. Ini yang saya sebut tadi. Dengan menggunakan sistem perancangan kerjaya tadbir, SPKTS adalah sebuah sistem merancang yang berasaskan model persekitaran manusia Holland yang dibangunkan oleh Amla Mizan dan Saleh 1998. Sistem ini dapat membantu seorang membuat keputusan kerjanya dari segi gerakan bimbingan kerjaya murid, membuat keputusan yang kritikal tanpa bantuan konselor profesional, menyediakan peluang untuk murid menilai ciri pribadi mereka dan kaitannya dengan perancangan kerjaya dan membuat keputusan. Dengan menggunakan sistem perancangan kerjaya tadbir, SPKTS adalah sebuah sistem merancang yang berasaskan model persekitaran manusia Holland 1975 yang dibangunkan oleh Amlia Mizan Saleh 1998. Sistem ini dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan kerjaya. Oke. Dan secara kesimpulannya adalah teori Holland ini dapat diaplikasikan dengan baik jika kita memahami konsepnya yang bersesuaian dengan bidang kerjaya yang diceburi. Selain itu, juga kita dapat mengenal pasti bidang kerjaya kita yang bersesuaian dengan persekitaran kerjaya yang diceburi. Teori Holland ini juga dapat mengenal pasti bidang kerjaya yang sesuai lebih daripada satu bidang kerjaya, malah berpuluh-puluh bidang kerja yang mengikut kod 3 mata Holland. Oleh itu, dari aspek pemilihan kerjaya pula lebih mudah untuk diaplikasikan sebagai faktor yang memudahkan lagi pemilihan kerjaya tersebut. Oke, sebentar lagi saya akan kasih tunjuk kamu satu borang yang berkaitan dengan teori kerjaya Holland ini, yang dimana ia akan membuat soal selidik mengenai dengan diri kita ya. Dan ini adalah salah satu borang yang digunakan dalam teori Holland guys, yaitu self-directed search, SDS, yang dipanggil sebagai SDS. Oke, ini saya punya guys. Ini adalah soalan-soalan yang kita akan kena di soal, dan kita akan menanda di sini, dan keputusannya adalah di sini. Kadang-kadang kita boleh jadi kita memperoleh persamaan dari segi personality dan persekitaran. Oke, itu SDS, dan ini adalah WVI. Oke, WVI ini
NWBA Work Value Inventory. Dan kita ada soalan-soalan juga, nanti akan dinilai seperti ini selepas itu, semasa kita menjawab. Ini adalah soalan-soalannya. Oke, dan rujukan kita boleh lihat di mana-mana capaian internet ataupun buku ataupun jurnal ataupun tesis yang telah dibuat oleh pengkaji terdahulu. Untuk pembentangan pada kali ini, saya pun telah siap membentang dalam pembentangan berkaitan dengan teori Holland dalam kursus proses kaunseling kerja ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang telah saya bentang dan dapat dipahami dengan mudah oleh anda yang berada di luar sana. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.